terima manfaat. Kenaikan harga barang binaan tidak jejas projek selian JKR Melaka. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Saya Atika Naim. Berita wilayah Khamis 4 Ogos 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Kuala Lumpur bakal mengisi paparan petang ini. Terus setia bersama kami. Kelaikan pemberian tablet program peranti siswa diperluas kepada 4 lagi kategori B40. Ini meliputi pelajar program asasi IPTA bawah Kementerian Pengajian Tinggi, pelajar matrikulasi serta pelajar semester 1 dan 2 tingkatan 6 bawah Kementerian Pendidikan selain pelajar diploma di kolej vokasional. Permohonan fasa 2 dibuka mulai hari ini hingga 30 September depan. Saya juga ingin memaklumkan dalam permohonan fasa pertama yang telah dibuka, terdapat sejumlah kira-kira hampir 40% daripada pemohon didapati tidak layak tapisan awal. Untuk memastikan tidak ada yang tercicir, proses rayuan akan mula dibenarkan kepada mereka yang didapati permohonan tidak melepasi syarat permohonan secara online. Bagi membolehkan kes rayuan dibuat dengan cara yang lebih teratur, Kementerian mengambil keputusan untuk melibatkan kepimpinan persatuan-persatuan mahasiswa di universiti-universiti untuk membuat pengesahan-pengesahan, sementara bagi kes-kes rayuan pelajar-pelajar sekolah akan melibatkan pemimpin-pemimpin tempatan termasuk ahli-ahli parlimen. Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Anwar memaklumkan Jawatankuasa Perolehan mengumumkan Samsung sebagai pemenang tawaran tender terbuka bagi program berkenaan. Syarikat berkenaan akan membekalkan tablet Samsung A8 LTE dan diedar mengikut zon iaitu Sabah dan Sarawak, Utara, Tengah, Timur dan Selatan. Pemakluman bahawasanya proses perolehan peranti yang telah dibuka semula secara tender terbuka telah pun selesai dilaksanakan menjelang penghujung Julai 2022 berdasarkan kepada penelitian dan keputusan perolehan tender semula oleh Kementerian Kewangan. Justru itu, sukalah saya memaklumkan pada hari ini bahawasanya proses pemberian dan edaran peranti siswa akan dimulakan pada bulan ini. Untuk peringkat awalan ini dijangkakan kira-kira 350,000 unit yang telah terlibat dalam pesanan dan dijangka akan diagihkan kepada mahasiswa-mahasiswa pada kelompok-kelompok. Jika peranti dibekalkan rosak, pelajar boleh terus memohon gantian kerana setiap peranti Android mempunyai 2 tahun jaminan. Dalam sidang media mengenainya, Tan Sri Anwar memaklumkan permohonan fasa 2 peranti siswa dijangka bakal memberi manfaat kepada lebih 60,000 pelajar. Roll out yang pertama akan dilaksanakan pada hujung bulan ini. Akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri insya-Allah di UiTM Shah Alam, dan selepas itu akan disusuli dengan IPTA dan IPTS berdasarkan kepada kemasukan pelajar-pelajar di IPTA dan IPTS yang berkenaan pada sepanjang bulan September. Sejak Februari 2022 hingga 29 Julai lalu, 8,970 permohonan subsidi daripada peternak ayam diluluskan. Ia berjumlah 748 juta ringgit.
Ini buat pertama kalinya kerajaan telah bersetuju memberi subsidi kepada penternak ayam berdaging dan ayam penelur berjumlah 1.1 bilion ringgit secara keseluruhannya bagi meringankan beban penternak ayam. Pemberian subsidi ini bermula daripada 5 Februari 2022 dan akan berakhir pada 31 Ogos 2022 ini. Draft laporan penambahbaikan ke atas laporan semakan berkala tapak Rizab Biosfera Tasik Chini telah disiapkan. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan memberi jaminan ia akan dihantar ke UNESCO sebelum tarikh akhir 30 September depan. Saya yakin dan percayalah bahawa laporan yang kita akan buat dan tindakan yang kita akan ambil ini akan tidak akan menyebabkan status UNESCO Biosfera ini akan ditarik baliklah. Saya percaya perkara itu. Mengenai usaha pemeliharaan terbaru, beliau berkata kementeriannya akan menganjurkan program penanaman pokok secara besar-besaran di kawasan Tasik Chini dan sekitarnya dalam masa terdekat. Ia membabitkan penyertaan seluruh ahli parlimen dan Adung Pahang. Tasik Chini berkeluasan hampir 7,000 hektar, merupakan tapak Rizab Biosfera pertama di Malaysia diiktiraf UNESCO pada 2009. Semua projek selian Jabatan Kerja Raya JKR Melaka dapat disiapkan mengikut jadual ditetapkan meskipun berdepan kenaikan harga barangan binaan. Esko Kerja Raya Pengangkutan Infrastruktur dan Pengurusan Banjir, Datuk Rahmat Mariman berkata penjadualan semula harga juga telah dilakukan JKR dengan mengambil situasi terkini harga barangan di pasaran. Okey, untuk kenaikan harga barang ni, kita memang memahami situasi ini dan menjadi bebanan kepada para kontraktor. Jadi pihak JKR telah mengambil inisiatif melalui jadualkan harga membuat sedikit kenaikan 20 ke 30% untuk harga-harga barang ini melalui jadualkan harga yang baru. Beliau ditemui pada Majlis Cabutan Kerja Undi Perdana bagi projek penyelenggaraan Jalan Negeri di Air Keruh. Seramai 96 kontraktor telah dipilih untuk menjalankan projek ditawarkan di ketiga-tiga daerah di Melaka. Saudara kembara Riuh Keluarga Malaysia kini masuk edisi ketiga akan berlangsung di Dataran Pahlawan Bandar Hilir Melaka bermula esok hingga Ahad ini. Bertemakan Riuh Now, program berkenaan antara lain bertujuan menghimpunkan para usahawan kreatif dan penggiat seni tempatan. Untuk perkembangannya, langsung bersama Nur Amalina Abdul Halim di sana. Amalina, silakan. Ya, Atika, seperti mana yang dapat saksikan di belakang saya pada ketika ini, inilah dia persiapan terakhir yang sedang dilaksanakan bagi memastikan program Kembara Riuh Keluarga Malaysia edisi ketiga Riuh Now dapat diadakan dengan sempurna. Di mana program ini akan diadakan di Dataran Pahlawan Bandar Hilir Melaka bermula esok. Saya kongsikan serba sedikit, Kembara Riuh Keluarga Malaysia Riuh Now ini dianjurkan oleh My Creative Ventures iaitu My Creative yang merupakan agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan juga Multimedia KCOM. Pelbagai aktiviti menarik disediakan buat pengunjung sepanjang 3 hari program ini diadakan. Antaranya adalah persembahan daripada artis Amy Search, Rafish, Monolog, Nadir Music, pertunjukan budaya seperti Dondang Sayang, persembahan perkahwinan Baba Nyonya, tarian tradisi Portugis, Ceti, bengkel kreatif kasut manik Baba Nyonya, kedai pop-up, aktiviti seni, demo sajian serta permainan rakyat. Malah turut disediakan di Padang Dataran Pahlawan Melaka ini juga gerai jualan makanan yang cukup sinonim di negeri Melaka ini. Malah program ini juga merupakan salah satu inisiatif kerajaan dalam memulihkan industri kreatif negara susulan pandemik COVID-19 melalui pelaksanaan sebagai inisiatif bertujuan merancakkan kembali landscape industri kreatif. Penganjuran Riuh ini juga adalah selaras dengan usaha kerajaan untuk meningkatkan sumbangan industri
industri kreatif iaitu 20% dengan anggaran 31 bilion ringgit menjelang 2025. Justru itu lebih 30,000 pengunjung disasarkan akan memeriahkan program yang berlangsung selama 3 hari bermula esok. Yang mana saya kongsikan bermula esok program akan bermula pada jam 4 petang hingga 12.30 malam. Manakala pada hari Sabtu dan Ahad pula dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Jadi di kesempatan ini ayuh seluruh keluarga Malaysia terutamanya di negeri Melaka, Muar, Tampin kita hadir memeriahkan kembara riuh keluarga Malaysia edisi ketiga Rio Now yang berlangsung di Dataran Pahlawan Bandar Hidir Melaka. Jadi sekian saja langsung dari saya Nur Amalina Abdul Halim, kembali semula bersama Atika di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Amalina langsung di Dataran Pahlawan Bandar Hilir Melaka. Jom ke Pesta Riuh Now dari 5 hingga 7 Ogos di Dataran Pahlawan Melaka yang akan meraihkan industri kreatif tempatan. Saksikan persembahan oleh Amy Search, Ravage, Monolog, Nadir, Insomniacs, Meraki, Astroloka Gamilan, Mafis dan banyak lagi. Nikmati pertunjukan seni, bengkel kreatif, kedai pop-up, aktiviti dan makanan menarik. Kembara Riuh Keluarga Malaysia dibawakan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan My Creative Ventures. Rukun negara bertujuan membentuk perpaduan yang kukuh. Satu daripada bahagian rukun negara menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk. Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Memelihara satu cara hidup demokratik. Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Dan membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Seterusnya kita ke Sarawak Bumi Kenyalang. Antara fokus hari ini, peranan Muzium Limbang sebagai sumber rujukan sejarah dan tarikan pelancongan di bahagian itu. Perinciannya kita bersama Bumawi yang di sana. Silakan Buma. Baik, terima kasih Atika. Pelbagai artifak asal usul dan sejarah di bahagian Limbang bakal dipaparkan di Muzium Baharu Limbang. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng memberitahu banyak hazanah dan peristiwa penting yang berlaku di bahagian itu untuk mencerminkan corak kehidupan rakyat Limbang yang perlu didokumentasikan. Saya sebutkan tadi, ia akan menjadi satu rujukan, tempat rujukan untuk academic exercise on what's happening in Limbang. And also the historical story of Limbang, and also how they established the administration in Limbang from a British officer called Ricketts, the first resident, and throughout the history of Limbang. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan selain sebagai sumber rujukan, Muzium Baharu Limbang itu turut berperanan sebagai tempat pelancongan yang menarik. Beliau menyatakan demikian pada sidang medianya selepas merasmikan Muzium Limbang. Pembinaan Muzium Limbang tersebut merupakan salah satu usaha kerajaan negeri Sarawak dalam memelihara mengenai asal-usul sejarah pembangunan dan pentadbiran terutama di bahagian Limbang kepada umum. Projek pembangunan muzium itu telah bermula pada 2019 dan ianya salah satu projek rakyat di bawah rancangan Malaysia ke-11 dengan kos berjumlah 6.39 juta ringgit. Seni bina muzium ini diinspirasikan berdasarkan rumah kuartus kerajaan dan telah menjadi saksi kepada kelahiran Premier Sarawak itu. Galeri muzium tersebut memaparkan sejarah pentadbiran dan pembangunan bermula dari era Brooke, diikuti dengan perubahan sosioekonomi di Limbang, Terusan dan Lawas. Selain mempunyai ruang pameran, muzium ini juga mempunyai kedai cenderamata, galeri kanak-kanak dan ruang pejabat. Pendidikan merupakan aspek yang amat dititikberatkan oleh Kerajaan Sarawak meskipun ia di bawah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan.
Menurut Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Roland Sagawiin, ini terbukti apabila pelbagai inisiatif pelengkap dan tambahan telah dilaksanakan oleh kerajaan negeri melalui kementeriannya untuk melengkapkan usaha-usaha Kementerian Pendidikan Malaysia. Jelasnya, salah satu daripada inisiatif tersebut merupakan komitmen Kerajaan Sarawak untuk menyokong dan melaksanakan program Dui Bahasa di LP Sarawak di seluruh negeri bermula tahun 2020. Telah menyediakan peruntukan yang besar untuk melatih guru-guru matematik dan sains kita. Selain menyediakan buku teks, buku aktiviti, buku panduan untuk guru serta alat-alat bantuan mengajar. Beliau berucap demikian ketika merasmikan bengkel memperkasakan institusi pendidikan melalui kepimpinan dan pengurusan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 Pejabat Pendidikan Kapit. Program 3 hari itu katanya dihadiri 80 orang peserta terdiri daripada pengetua, guru besar dan pegawai-pegawai dari PPD Kapit. Bengkel itu diadakan untuk meningkatkan keberkesanan pengurusan dan proses penyampaian pendidikan di institusi pendidikan. Instrumen ini penting kepada pihak sekolah sebagai panduan pengoperasian mengikut keperluan dan kepentingan bagi meningkatkan prestasi sekolah. Saudara, esok bermulanya program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Sarawak yang berlangsung di dataran perayaan Petra Jaya Kuching. Baik, untuk mengikuti sejauh mana persiapannya, kita bersama Firdaus Arsi Idris. Firdaus, silakan. Terima kasih Buma di studio ATM Kuching. Dan hari ini merupakan hari terakhir bagi persiapan untuk program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia bagi peringkat negeri Sarawak yang berlangsung di dataran perayaan stadium negeri ini. Dan seperti yang saya lihat sebentar tadi, kebanyakan gerai booth pameran telah pun disediakan dan tengah rancak dibina oleh mereka yang terlibat. Dan bagi kalender kali ini, planetarium daripada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi merupakan satu julung kali diadakan di program JKM yang merupakan perbezaan dari 6 jelajah sebelum ini untuk pengunjung di Bumi Kenyarang. Dan selain gerai pameran, IKS, program padanan perniagaan, terdapat juga bual bicara seperti konsert, kundi rakyat serta program berbentuk kerohanian. Dan program yang bermula dari pukul 9 pagi hingga 9 malam ini merupakan siri ke-7 selepas penganjurannya di Johor, Perlis, Sabah, Terengganu, Perak dan juga Kelantan. Dan kali ini di Sarawak juga turut akan dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada ahad ini. Dan untuk pameran pula di Kemah Utama terdapat 28 kaunter perkhidmatan kerajaan akan dibuka sepanjang program Jelajah Aspirasi ini. Dan bagi peringkat Sarawak, kaunter kali ini akan menyediakan bantuan perkhidmatan langsung kepada rakyat seperti penukaran kad pengenalan dan perkhidmatan-perkhidmatan lain dari pelbagai agensi kerajaan yang terlibat. Dan bagi mereka yang mencari peluang pekerjaan juga, terdapat lebih 1,000 peluang pekerjaan ditawarkan menerusi Karnival Kejaya, Jamin Kejaya yang melibatkan 25 syarikat dan perkhidmatan awam, sektor swasta dan juga industri pembuatan, perdagangan, pemborongan, peruncitan dan juga perhotelan yang terletak di kemah utama selain pada kemah utama ini. Dan tidak ketinggalan juga ialah konsert Rio Gegar Sarawak yang akan menampilkan artis popular tempatan tanah air termasuk Claudia Geres, Datuk Jamal Abdillah dan juga Ricky Anderson di pentas utama yang di belakang saya sekarang ini. Baik, untuk itu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri juga Hal Ehwal Pengguna KBNHP turut menganjurkan program jualan murah iaitu barangan keperluan dengan diskaun antara 15 hingga 30%. Bagi mereka yang hendak mendapatkan barangan keperluan asas, boleh juga berkunjung ke Jelajah Keluarga Malaysia ini. Dan bagi mereka yang berada di luar kawasan, perkhidmatan bas juga disediakan kepada masyarakat di luar Kuching bagi membolehkan ramai lagi hadir ke program ini. Selain perkhidmatan bas henti-henti, kembali dari dataran perayaan ke 3 lokasi pengambilan di bandar. Antara lokasi ataupun pick up point yang disediakan ini adalah di bangunan sarjana dengan waktu pengambilan antara pukul 9 hingga 6 petang. Baik, itu saja yang dapat saya kongsikan dari dataran perayaan di Stadium Negeri Putrajaya. Untuk itu kita kembali bersama Buma di studio Kuching. Silakan. Terima kasih Firdaus atas laporan itu. Baik, kita ke berita seterusnya. Sebanyak 34 pokok ganja antara dadah yang berjaya dirampas dalam operasi tapis khas besar-besaran yang diadakan di seluruh Sarawak pada 27 hingga 29 Julai lepas.
Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata, kejadian yang berlaku di Sibu itu merupakan kes rampasan pokok ganja yang terbesar di negeri ini. Datuk Muhammad Azman dalam satu sidang media di Kuching hari ini memberitahu sepanjang tempoh 3 hari operasi tersebut, pihak polis dengan kerjasama Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ telah berjaya merampas dadah pelbagai jenis bernilai RM69,618.50. Selain rampasan tanaman terlarang itu, ia turut melibatkan 131.4 gram syabu, 1.85 gram ganja dan 1.5 liter air ketum. Rampasan dadah tertinggi dilakukan di Sibu bernilai 56,420, diikuti oleh Kuching bernilai 4,970 dan Miri 4,576 dan diikuti oleh lain-lain daerah. Tambahnya, dadah yang dirampas tersebut boleh digunakan seramai 664 penagih. Dalam pada itu, sepanjang operasi tersebut juga seramai 358 orang telah ditangkap atas pelbagai kesalahan di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952, Akta Racun 1952 dan Akta Dadah Berbahaya 1985, termasuk 4 tokan dalam lingkungan umur 27 hingga 47 tahun. Daripada jumlah tersebut, 330 orang adalah lelaki dan selebihnya adalah perempuan berusia antara 17 hingga 59 tahun, selain 6 warga asing turut berjaya ditangkap. Kesemua mereka telah ditangkap dalam 158 serbuan dan pemeriksaan yang dijalankan di pelbagai lokasi sekatan jalan raya, termasuk di stesen timbang JPJ di Sibu dan Serian, selain di kawasan perumahan dan pinggir hutan. Datuk Azman menambah sebanyak 20 waran tangkap kes-kes dadah telah berjaya dikesan dan disempurnakan. Sementara itu, beliau turut memaklumkan dalam tempoh 7 bulan pertama tahun ini, polis telah berjaya merampas pelbagai jenis dadah bernilai hampir 9.1 juta ringgit. Ia melibatkan sebanyak 5,491 tangkapan selain menyita harta bernilai lebih 1.9 juta ringgit. Jabatan Peguam Besar Negeri Sarawak masih mengkaji langkah seterusnya yang harus diambil bagi pelaksanaan Rang Undang-Undang RUU Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022 mengenai peruntukan larangan Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN bertukar parti di Sarawak. Peguam Besar Negeri Sarawak Datuk Seri Talat Mahmud Abdul Rashid berkata pihaknya sudah melihat pindaan tersebut namun keputusan masih belum dibuat. Beliau berkata sebarang keputusan yang akan diambil nanti termasuk sama ada Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak perlu membentangkan rang undang-undang anti lompat parti. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menghadiri satu acara di Kompleks Mahkamah Kuching. Pada 30 Julai lepas, Naib Presiden Kanan Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata Peguam Besar Negeri Sarawak perlu mengkaji langkah seterusnya yang harus diambil susulan pindaan perlembagaan tersebut. Beliau menjelaskan Sarawak sememangnya sudah mempunyai peruntukan mengenai larangan melompat parti dalam perlembagaan negeri itu. Namun jelasnya peruntukan tersebut tidak dapat dilaksanakan sebelum ini kerana bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Pada 28 Julai lepas, pindaan perlembagaan persekutuan bagi mewujudkan peruntukan larangan Ahli Dewan Rakyat bertukar parti atau lebih sinonim dengan istilah lompat parti mendapat sokongan lebih 2/3 Ahli Dewan sekaligus melakar sejarah yang mengubah lanskap politik tanah air. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan Atikah. Baik, terima kasih Buma untuk perkembangan di Sarawak. Sebelum ke perkembangan di Sabah, kita ikuti dahulu laporan cuaca semasa daripada Met Malaysia bersama pegawainya Wan Muhammad Hafiz Husin. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini kita lihat dulu paparan carta angin. Pada ketika ini di kawasan daratan, angin bertiup daripada pelbagai hala dengan kelajuan yang agak lemah sekitar 10 hingga ke 20 km sejam. Tetapi di kawasan perairan Phuket, angin terus bertiup dengan agak kencang sekitar 40 hingga ke 50 km sejam. Di kawasan ini, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang seteluk bergelora kategori pertama di kawasan perairan Phuket ini. Dan amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 7 Ogos 2022. Baik. Berdasarkan analisis model ramalan cuaca, satu sistem cuaca tekanan rendah akan terbentuk di barat Filipina yang dijangka bergerak menuju ke negara Vietnam dalam tempoh 6 hingga ke 8 Ogos 2022.
dan keadaan ini berpotensi membawa angin baratan yang agak kuat dan boleh menyebabkan kejadian garis badai yang membawa hujan lebat, ribut petir dan angin kencang di bahagian utara Sarawak melibatkan bahagian Bintulu, Miri dan juga Limbang serta di bahagian barat Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan di antara 6 hingga ke 8 Ogos 2022. Justru itu, Met Malaysia telah pun mengemas kini amaran angin kencang serta laut bergelora kategori pertama dan juga kedua melibatkan kawasan perairan di Laut Cina Selatan ini yang melibatkan kawasan perairan Condor, Reef North, Reef South, Labuan dan juga Palawan. Begitu juga kawasan perairan di layar-layang. Yang mana keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dan rekreasi laut, juga pada aktiviti perkapalan dan juga menangkap ikan. Dan amaran ini berkuat kuasa daripada 6 hingga ke 9 Ogos 2022. Jadi pada ramai diharapkan lebih berhati-hati sentiasa cakna dengan amaran dan juga ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baik, kita akan beralih ke paparan gemerada bagi melihat keadaan cuaca semasa apa yang berlaku pada ketika ini. Baik, bagi Semenanjung pada ketika ini keadaan cuaca yang agak lembap kini berlaku di kebanyakan negeri di Semenanjung Malaysia. Angin pada paras bawah bertiup daripada arah baratan, tetapi angin pada paras atas bertiup daripada arah timur laut. Maka berlaku penipuan angin dan atas faktor inilah mengapa keadaan cuaca lembap berlaku ketika ini. Namun, angin daripada arah timur laut lebih mendominasi. Jadi, hujan yang berlaku di negeri Pahang, di bahagian timur di negeri Johor dan juga pedalaman di negeri Selangor dan juga selatan negeri Perak, angin akan membawa hujan ini perlahan-lahan bergerak ke arah baratan. Jadi, di negeri-negeri yang melibatkan di bahagian pantai barat, di barat Perak, Selangor, Kuala Lumpur, di Melaka, Negeri Sembilan dan juga di bahagian barat di negeri Johor akan mengalami hujan pada lewat petang nanti, dan keadaan ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Bagi utara, Perlis, Kedah, Pulau Pinang alhamdulillah dalam keadaan cerah dan kita jangkakan ianya akan berterusan sehingga ke malam nanti. Baik, keadaan yang serupa juga kini berlaku di negeri Sabah dan Sarawak. Di negeri Sabah dan Sarawak, hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku di hampir ke semua bahagian yang melibatkan bahagian Kudat, Pantai Barat, Sandakan dan juga di bahagian pedalaman bagi negeri Sabah. Begitu juga di bahagian kebanyakan bahagian di negeri Sarawak. Dan keadaan lembap ini juga kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Baiklah, sebelum pisah kita lihat amalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Karnival Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS peringkat negeri Sabah gariskan 4 teras utama gaya hidup sihat. Periksa lanjut, kita terus saja bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu untuk lintas langsung di Sabah. Redwin, silakan. Baik, Atikah. Karnival Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS peringkat negeri Sabah dilancarkan bagi memberdayakan gaya hidup sihat berdasarkan 4 teras utama. Majlis pelancaran disempurnakan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Syahilmi Yahya di Kota Kinabalu. 4 teras utama tersebut ialah memantapkan promosi pembudayaan hidup sihat, memantapkan perkhidmatan kesejahteraan kesihatan, memperkasa kawalan kesihatan kendiri dan memantapkan kebersihan persekitaran. Antara aktiviti diadakan sempena karnival yang dilaksana sejak bulan lepas ini termasuklah saringan kesihatan percuma.
Dalam teras agenda Nasional Malaysia Sihat ini ada satu teras ketiga iaitu National Health Screening Initiative, iaitu satu program untuk menggalakkan rakyat yang belum membuat saringan kesihatan untuk membuat saringan kesihatan agar mereka dapat mengetahui status kesihatan mereka. Setakat Selasa lalu, program ini berjaya membuat 2,341 saringan kesihatan, iaitu antara jumlah tertinggi di negara ini. Sementara itu, mengulas mengenai rang undang-undang RUU Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2022 yang sedang dibahaskan di Dewan Rakyat, Datuk Shah Hilmi berharap keputusan positif dapat diputuskan. Ketua Polis Negara KPN Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani mengesahkan 9 anggota polis yang terlibat dalam jenayah peras ugut yang dikatakan akan dipindahkan ke Sabah dan Sarawak masih berada di Selangor. Katanya pihak pentadbiran Polis Diraja Malaysia PDRM PK akan maklum balas dan kenyataan dikeluarkan para pemimpin negeri Sabah dan Sarawak berhubung perkara tersebut dan ia merupakan perkara utama dalam tindakan lanjut PDRM. Jadi apa yang berlaku adalah kita akan mengambil maklum apa juga permintaan daripada Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak untuk mengenai isu ini. Belum lagi dipindahkan lagi. Ya. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika ditanya mengenai isu berkenaan di Kota Kinabalu. Tan Sri Akril Sani ditemui selepas mesyuarat sempena operasi bersepadu khazanah di Kota Kinabalu. Timbalan Ketua Polis Selangor, Datuk S. Sasikala Devi sebelum ini dilaporkan berkata 9 anggota polis yang disiasat selepas dipercayai terlibat kes pemerasan seorang ahli perniagaan di Gombak, Selangor mengenai pemilikan dadah baru-baru ini telah ditempatkan untuk bertugas di Sabah dan Sarawak. Semalam, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor dalam satu kenyataan memohon supaya pihak polis memaklumkan dan berbincang dengan beliau sebagai pengerusi jawatan kuasa keselamatan negeri sebelum tindakan seumpama itu dilaksana. Sementara itu, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Shah Hilmi Yahya berkata, penjawat awam termasuk anggota keselamatan yang dihantar ke Sabah seharusnya mereka yang berkhidmat dengan baik dan tiada masalah disiplin. Sebanyak 10 buah rumah dan 2 dewan serbaguna dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Manis telah menerima manfaat program pemeriksaan dan pembaikan sistem pendawaian elektrik usang menerusi program Touchpoint Anjuran Suruhanjaya Tenaga ST yang melibatkan kursus kemahiran bagi penduduk kampung meningkatkan kesedaran mengenai keselamatan elektrik. Menurut Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian Tamin Zainal, kursus kemahiran sebegini mampu meningkatkan ilmu pengetahuan penduduk kampung. Para usahawan itu kena ambil peluang, terutamanya kursus-kursus yang boleh membina untuk meningkatkan lagi aktiviti mereka, khususnya kalau di bidang pendawaian ini perlu ada ilmu-ilmu karena pendawaian ini satu perniagaan yang bukan saya bahaya. Tapi dengan adanya bantuan-bantuan dengan kursus-kursus ini, bukan saya mungkin ada bantuan-bantuan yang lebih yang boleh membantu mereka menambah lagi hasil perniagaan mereka. Tamin yang juga adun Pantai Manis ditemui RTM selepas merasmikan majlis penutupan program Touchpoint Dun Pantai Manis di Kampung Benoni Papar. Dalam pada itu, pengarah kawasan ST Pantai Barat Sabah, Jeffrey Nuri berkata, program Touchpoint ini penting dalam memastikan sistem pendawaian rumah selamat dan mematuhi keperluan teknikal ditetapkan ST. Cuma kita bahas untuk mengadakan program ini di DUN N29 Pantai Manis kerana kita berharap agar semua ilmu-ilmu ataupun kesedaran mengenai keselamatan elektrik ini dapat disebarkan kepada semua golongan masyarakat lah. Kerja-kerja pemeriksaan, penambahbaikan dan penggantian pendawaian dimulakan pada 4 Julai lalu yang disertai 12 peserta. Selain itu, peranti arus baki pada papan agihan premis yang didapati tidak menepati standard juga turut diganti dengan kelengkapan yang diluluskan ST.
Individu khususnya belia yang berhasrat menubuhkan koperasi di negeri ini akan diberi bimbingan pengurusan koperasi di kawasan masing-masing. Demikian dinyatakan tokoh Koperasi Negeri Sabah, Ruslan Muharram yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lumadan. Pewujudan koperasi dapat menjana pendapatan malah mewujudkan peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat. Melalui koperasi ini kita berbagaikan kita punya perniagaan lah. Dan sudah pasti kita mengalung-alungkan mana-mana mereka yang perlu perkhidmatan kita dan kita bersedia untuk membimbing dan menjadi konsultan pun kita bersedia supaya mereka benar-benar memahami konsep dan pengurusan koperasi itulah. Ruslan ditemui RTM dalam program lawatan sambil belajar pemuda PBS N14 Tamparuli dan N26 Moyok ke koperasi pimpinan beliau di Beaufort. Lawatan berkenaan bagi memberi gambaran sebenar mengenai penubuhan sesebuah koperasi dengan sasaran kepada golongan belia. Apa yang kami lihat di sini adalah peluang penjanaan pendapatan kepada anak-anak muda. Jadi harapan saya untuk hadir dalam lawatan sambil belajar ini adalah untuk mencari ilmu, menimba ilmu. Apa yang telah kami pelajari di Lumadan ini akan kami terjemahkan di kawasan kami. Untuk menjana pendapatan Bumi Putra khasnya kepada golongan-golongan muda. Jadi kami daripada pemuda PBS Moyok ada satu harapan yang kami juga boleh memulakan perniagaan ataupun koperasi seperti ini. Sehingga kini terdapat 8 koperasi berjaya ditubuhkan dalam kawasan Dun Lumadan. Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia akan merangka pelan strategik bagi tempoh 3 tahun 2022 hingga 2024. Sebagai langkah pertama, Usia dalam menjenama semula program dakwahnya di 29 bahagian di negeri ini. Yang di-Pertua Usia, Datuk Sapawi Ahmad berkata, perbincangan pertama bagi merangka pelan berkenaan akan dilaksana pada 19, 20 dan 21 Ogos ini di Kota Kinabalu, dikendalikan oleh individu profesional sebagai fasilitator bagi merangka pelan tersebut. Pelan strategik tersebut merangkumi aspek dakwah, kebajikan sosioekonomi, kesihatan dan pendidikan sejajar hala tuju usia masa kini. Ia juga akan memberi fokus kepada belia melalui kolaborasi dengan beberapa pertubuhan bukan kerajaan lain bagi mendekati belia melalui pelbagai perspektif. Di samping masa yang sama, kita memastikan kita berusaha untuk mempelbagaikan dakwah kita secara menyeluruh kerana kita mempunyai 29 bahagian. Artinya kita ada 29 bahagian di seluruh Sabah ini. Dari segi gerakan kita memang mudah untuk melaksanakan pelbagai aktiviti. Beliau ditemui RTM selepas menerima kunjungan hormat Ketua Wanita Usia Bahagian Kota Kinabalu, Haja Nirma Habibi di Pejabat Usia Sabah di Kota Kinabalu. Usia merupakan sebuah badan bukan kerajaan NGO ditubuhkan pada tahun 1969. Baik, sekian perkembangan berita dari Sabah dan sepenuh kebangsaan. Ayuh keluarga Malaysia, kita terus sematkan rasa cinta mendalam kepada tanah air. Kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Redwin untuk perkembangan di Sabah. Baiklah, lintas langsung kita teruskan dengan Kuala Lumpur bersama Suhal Muhammad Nur. Antara paparannya, langkah menangani inflasi di wilayah persekutuan. Juga mengenai Hari Peradaban Bangsa Melayu dan aktiviti meriahkan kunjungan ke Matic. Suhal, teruskan dengan laporannya. Baik Atikah, kita mulakan dengan laporan ini saudara. Pasukan khas jihad menangani inflasi terus komited ke arah mendepani inflasi menerusi perancangan dan pelaksanaan pelbagai inisiatif dengan kerjasama pelbagai pihak di seluruh negara, tidak terkecuali di wilayah persekutuan melalui kerjasama Kementerian Wilayah Persekutuan.
di DBKL dan juga di wilayah persekutuan ni kita ambil beberapa pendekatan sebelum ni lagi, sebelum inflasi lagi, sebelum masalah yang timbul ni lagi, di mana kita memperkenalkan My Grocer at wilayah, di mana 9 biji truk akan menjual 2 kali barangan seminggu di 35 lokasi. Jadi bila kita perkenalkan My Grocer ni, kita khususkan kepada miskin Tegar yang berpendapatan di bawah RM1,110. InsyaAllah kita telah berjaya memberi subsidi RM3 seekor ayam. Jadi dia ni miskin Tegar di wilayah ni sudah mendapat harga ayam RM3 kurang lah. Tambahnya, selain pemberian subsidi, pemantauan dan penguatkuasaan, inisiatif pihaknya juga adalah untuk mengurangkan beban warga wilayah miskin Tegar yang turut dilaksana. Dan dalam masa yang sama, Batuman Kebajikan dan juga Yayasan Wilayah DBKM melalui Yayasan Wilayah juga memberi bantuan tertentu untuk mengurangkan bebanan hidup. Contohnya sewa rumah dibayar oleh Baitumal. Kemudian maintenance, untuk tujuan maintenance dibayar oleh DBKL. Dalam masa yang sama, mereka juga dapat harga khusus, harga special bagi barangan tertentu. Dan Baitumal juga bagi bantuan makanan bulanan sebanyak RM150 sebulan. Jelasnya, inisiatif itu juga merupakan antara usaha kerajaan dalam meringankan beban kos sara hidup, terutamanya dalam kalangan B40 di wilayah persekutuan. Jualan booth kereta atau car booth sale yang julung kali diadakan di lanai Pusat Pelancongan Malaysia Matic memeriahkan lagi kunjungan pelancong ke kompleks tersebut. Bertempat di Sembang Matic, inisiatif terbaru itu mempelbagaikan aktiviti buat pengunjung selain persembahan dan aktiviti kebudayaan. Program berlangsung setiap hari Jumaat hingga Ahad pada setiap hujung bulan dari pukul 7 malam hingga 1 pagi. Tema sepanjang ni alhamdulillah. Dia semua mana yang nak cari produk batik, baju kelawar apa, dia datang ni biasa. Semalam pun okey. Hari ni kita tengah tunggu lagi lah untuk customer masuk lagi. Ada lagi. Memuaskanlah di sini, so agak seronoklah, harap pihak Matic boleh kekalkan lah. Kalau ada buka tempat lain ke, boleh diteruskan lah. Memang membantu golongan-golongan peniaga kecil macam kita orang ni kan. Hari Peradaban Bangsa Melayu yang diadakan di Padang Akademi KLFA Kuala Lumpur berlangsung meriah. Festival besar-besaran itu bagi mengangkat kembali sejarah, budaya dan kesenian Melayu. Jadi apa yang kita inginkan daripada program ini adalah masyarakat Islam, masyarakat Melayu kan memahami dan berkenaan tentang kedudukan mereka yang istimewa di tanah air ini dan juga peranan mereka untuk membangunkan ketamadunan dan juga peradaban Melayu Islam yang sebenarnya telah ditinggalkan oleh datuk nenek moyang kita sejak ratusan tahun. Sambutan turut diserikan dengan kehadiran pengunjung yang lengkap berbusana Melayu. Pelbagai aktiviti menarik diadakan termasuk perarakan sempena Ma'al Hijrah, kelas asas seni perang Melayu secara percuma, persembahan pertahanan diri daripada pelbagai badan persilatan, pameran busana Melayu, gerai jualan dan sukan rakyat. Baik saudara, paparan itu mengakhiri Lintas Langsung Kuala Lumpur. Kembali bersama Atika untuk pelbagai laporan semasa dari seluruh negara. Teruskan Atika. Baik, terima kasih Suhal untuk perkembangannya. Tindakan licik sindiket menawarkan peluang pekerjaan tidak wujud secara dalam talian sehingga mengakibatkan kerugian lebih RM843,000 ditumpaskan dalam satu serbuan di sebuah pangsapuri di Cyberjaya Selasa lalu. Serbuan itu membawa kepada penahanan 5 suspek berusia 17 hingga 31 tahun yang terdiri daripada 4 warga tempatan dan seorang warga Thailand. Menurut Ketua Polis Daerah Sepang, ACP Wan Kamarul Azran Wan Yusof, kegiatan sindiket itu terbongkar apabila mangsa mendakwa tidak dibayar komisen selepas 3 kali transaksi jualan selain tidak menerima produk berkenaan. Asalkan kepada
MO yang kita buat siasatan mendapati bahawa iklan tawaran kerja ini dibuat di platform FB dan Instagram. Apabila ada bakal mangsa memohon kerja, suspek akan memberikan tugasan kepada mangsa untuk membuat pembelian dari syarikat online yang dicipta oleh sindiket. Mangsa perlu membuat bayaran jumlah harga yang ditunjukkan dalam iklan syarikat online ini. Selesai membuat bayaran, mangsa akan menerima 10% dari bayaran yang dibuat. Mangsa akan dibayar berdasarkan kepada tugasan dia 1 kali, 2 kali ataupun 3 kali berdasarkan kepada jumlah komisen yang diterima. Dan kemudiannya mangsa tidak akan diberikan apa-apa bayaran. Turut dirampas beberapa peralatan elektronik dipercayai digunakan dalam kegiatan penipuan, masing-masing 5 unit komputer riba dan telefon pintar. Kesemua suspek diraman 3 hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Katanya polis kini dalam proses membekukan akaun keldai terbabit selain memanggil pemilik akaun untuk memberi keterangan. Berbaki 3 hari sebelum Sukan Universiti ASEAN AUG 2022 melabuhkan tirainya, lagu negaraku terus berkumandang dan jalur gemilang berkibar di Yubon Ratchathani, Thailand. Kali ini giliran Sukan Wushu menambah koleksi pungutan pingat buat negara. Bagi berkongsi kejayaan itu, langsung bersama Muhammad Zamri Suharani di sana. Zam. Baik, terima kasih Atika di Angkasa Puri. Saya sekarang sedang berlintas langsung dari Menara Suni, lokasi berlangsungnya acara-acara sukan tempur seperti wushu dan silat. Alhamdulillah, pada hari ini kontingen negara mengutip 2 lagi butir pingat emas menerusi acara wushu sekaligus menjadikan pungutan keseluruhan kontingen ketika ini mencecah angka 44. Bersama saya ketika ini 2 atlet negara, Tan Cheong Wan dan Tan Temi Hui Ling yang masing-masing memenangi acara Taolu Gonshu lelaki dan Jianshu wanita. Tahniah diucapkan untuk kamu berdua kerana berjaya menambah pungutan pingat. Mungkin abang nak tanya dengan Chong dulu lah. Bagaimana feeling tadi masa match perlawanan tadi? Saya tak expect ada dapat medal ni lah. So dapat medal ni saya sangat gembira lah dan sangat mempuas hati dalam performance hari ini lah. Yeah. Okay, Temi pula macam mana? Saya juga tak expect sebab kali pertama yang menyertai AUG ni. So pun sangat puas hati dengan performance saya hari ini. Ya, sangat gembira juga. Okey, kita sekarang dalam bulan kemerdekaan dan bila lagu negaraku jalur gemilang tadi dikibarkan disebabkan kejayaan kamu berdua. So, bagaimana perasaan kamu sebenarnya? Chong tu? Saya nak kalau boleh saya nak dapat medal 1 untuk Malaysia. Untuk menaikkan Malaysia punya nama dan kita punya sokongan banyak semua. Sangat gembira dan sangat proud sebab boleh macam make Malaysia proud of us. So yeah. Nak terima kasih juga kepada KPT, APU dan semua kontingen Malaysia yang memberi sokongan kepada kita yang banyak. Dan juga nak terima kasih team manager kita, Encik Syarul dan our coach and teammates yang juga bantu kita dan menyokong kita sepanjang masa ini. Chong, mungkin ada apa-apa ucapan nak disampaikan kepada family ke kawan-kawan yang berada di Malaysia? So saya nak terima kasih dengan family saya dan coach dan our team manager Encik Syarul membantu kita dan menyokong kita lah. So saya first time ni dapat gold medal sangat gembira lah dan sudah mempuas hati lah. Kalau boleh esok ada event satu lagi, saya buat everything I can lah. Yeah. Baik. Terima kasih untuk kamu berdua. Good luck untuk acara esok ya. Baik.
Baik, terima kasih. Baik, saya kira itu saja dulu yang saya boleh kongsikan dari Ubon Ratchathani. Kembali kepada Atika di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Zam di Ubon Ratchathani, Thailand. Bersua kembali. Penerima geran hak milik rancangan tanah berkelompok di Terengganu diminta membangunkan segera tanah berkenaan. Ia pendekatan terbaik bagi menjamin sekuriti makanan di negeri itu. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan, Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri, Dr. Alias Razak berkata, langkah itu bagi memastikan kelangsungan bekalan makanan. Secara tidak langsung dapat mengurangkan kebergantungan terhadap makanan import. Pula kita untuk memastikan Terengganu ini dapat menjadikan sebagai bekalan makanan yang mencukupi paling tidak untuk rakyat kita sendiri. Yang sebut sebagai food security, untuk keselamatan kita dari sudut pemakanan. Sebab makan ni kalau kita import bila orang, kalau berlaku perang, berlaku gempa bumi negeri yang mengekspor dari kita, maka dia berhentikan ekspor, kita akan tak ada cukup makanan lah. Jadi kita pasti terbagi ni supaya mereka dapat usahakan. 227 Terdahulu beliau menyerahkan dokumen hak milik rancangan tanah berkelompok tapak rumah dan pertanian, rancangan tanah Felkra dan Felda serta penyampaian jadual 5A di Hulu Terengganu yang melibatkan 870 penerima di seluruh daerah itu. Generasi muda perlu lebih matang dan bijaksana dalam mengkritik. Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Ammar Ni Abdullah berkata, pihaknya menerima sebarang kritikan namun haruslah berlandaskan maklumat yang jelas dan bukan sekadar mengikut sentimen semasa. Kebebasan bersuara adalah prinsip asas dalam amalan demokrasi di negara ini. Namun jelas beliau, jika dakwaan itu berselisih dengan maklumat jelas, ia dapat menimbulkan kekeliruan dalam masyarakat. Sebab tu saya kalau sekali nak tu saya menasihatkan pengundi-pengundi terutama generasi muda supaya lebih matang dan bijaksana bila berdepan dengan isu. Mereka boleh menjadi kritikal. Saya setuju generasi muda ni kena kritikal. Kita tidak boleh jadi yes man. Sebab mereka ni bakal pemimpin. Tapi yang paling penting lah kena dapatkan maklumat yang jelas tentang sesuatu perkara dan kemudian mengkritik dengan kematangan. Bukan ikut sentimen. Beliau ditemui pemerintah selepas Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Jalur Kibar Jalur Gemilang 2022 peringkat negeri Kelantan di Stadium Sultan Muhammad keempat. 4 keluarga tinggal sehelai sepinggang apabila sebuah rumah separa batu yang didiami mereka musnah dalam kebakaran di Felda Ciku 3 di Gomusang, Kelantan pada Rabu. Dalam kejadian kira-kira pukul 9.40 malam itu, semua penghuni sedang berehat dan menonton televisyen sebelum menyedari api marak dari salah sebuah bilik rumah berkenaan. Mangsa Hasiah Saad berkata kerugiannya dianggarkan lebih RM100,000 apabila 6 buah motosikal dan sebuah kereta milik keluarga turut hangus terbakar. Begitulah. Ada 4 orang ni main tengok TV makcik sekali anak. Lepas tu ada 5 orang duduk dapur, duduk makan nasi, lepas duduk kaki. Tu tiba-tiba air tu jatuh ke atas kaki atas tangan anak dia. Dia lenggok di atas tu, api tu penuh dah di atas, tingkat atas. Di bilik tu? Di bilik tidur. 2 bilik atas tu, 2 bilik tidur. Dia tengah urut kaki suami dia, Abel lah. Di muka pintu ni, tiba-tiba macam tikai getah cair dekat atas tu, jatuh atas anak dia. Jadi anak dia menjerit sakit, dia pun tengok tu macam ada cahaya. Lepas tu masa tu juga anak akak mek daripada belakang tengok berlari untuk nak ambil pilih bomba ada depan ni. Tapi memang tak sempat lah sebab api tengah kuat dah masa tu. Sementara itu, Ketua Balai Bomba